Alhamdulillah. Okay, so hari ni kita buat lain sikit, kelainan sikit. Hari ni kita punya program kita di Facebook Maxima. Okay. Tapi apa yang menariknya hari ni kita bawakan anda sekali bersama-sama dengan saya. Okay, ke dalam Facebook Maxima. Kalau anda tengok kat Facebook Maxima ni, kita sekarang ni tengah zoom di dalam Facebook Maxima sebenarnya. So 20,000 orang akan menonton anda. So betul-betulkan tudung sikit, adjust sikit tudung-tudung tu semua. So kalau ada video, kalau boleh buka lah video. Hari ni ramai ni nak tengok kita hari ni. Okay, baik. So hari ni, kita punya topik hari ni tentang ibu mengandung. Okay, kita nak ceritakan tentang nutrisi kepada ibu yang mengandung. Okay, walaupun ada yang mungkin dah tak mengandung lagi, tetapi informasi ni kita boleh bagi kepada siapa? Anak-anak kita, saudara mara kita. Betul tak? Jadi informasi ni sangat penting walaupun kita mungkin tak mengandung lagi, tetapi kita boleh bagi tahu informasi ni kepada kita punya anak-anak kita ataupun generasi kita lah. Okay, so sebelum kita nak start, saya nak minta jasa baik anda yang belum mute, sila mutekan dulu sebab kita nak fokus dalam program ni. Okay, hari ni kita akan bersama dengan Profesor Madya Dr. Harish Kumar. Jadi, so saya tak nak buang masa lagi. Why not kita jemput Profesor Madya Dr. Harish Kumar hari ni untuk bersama-sama dengan saya, bersama-sama dengan anda menerangkan tentang kepentingan nutrisi kepada ibu mengandung. So silakan, mana doktor? Okay, everybody. Yes. Okay. Khabar doktor? Khabar baik, Eddie. How are you? Okay? I'm good. Okay, excellent. Okay. Sekejap doktor, I nak bagi doktor sekali dengan I. Alright. Okay. Okay doktor, so topik hari ni topik yang sangat-sangat menarik doktor. Hari ni sebelum ni kita buat Zoom, sebelum ni kita menggunakan aplikasi BeLive, tapi hari ni kita special sikit, kita buat dengan menggunakan Zoom. Alright. Betul. Jadi hari ni yang akan live bersama-sama dengan kita, bukan kita berdua saja, selalu kita berdua, tapi akan live dengan kita hari ni, ramai lagi ahli-ahli Maxima bersama-sama dengan kita live, okay, di dalam Facebook kita. Okay, so doktor, hari ni doktor, kes 8,000 lebih doktor, apa cerita ni doktor? Aduh, okay. risau lah. The cases are going higher and higher. Okay, Selangor dan Kuala Lumpur mendahului bilangan lebih. Betul, 4,000 Selangor. Selangor is very high. Okay, and kalau kita lihat banyak kes daripada kluster kerja. Kluster kerja is most of the cases. Okay, that is the problem. Kerja. Betul. Lepas tu doktor, sebelum kita nak masuk kepada topik kita hari ni doktor, boleh explain sikit tak doktor tentang the new virus yang apa Delta ni? Apa bahayanya Delta ni kalau nak Delta ni bahayanya ialah ia akan dipindahkan daripada satu orang kepada orang lain, dia menjangkiti dengan paling cepat sekali. Dia hanya memerlukan lebih kurang 20 saat ataupun 30 saat, setengah minit dia boleh berpindah daripada satu orang kepada orang yang lain. Very fast. So please be very careful. Bila anda tak pakai mask dengan orang yang dikenali ke tak dikenali, tak tahu siapa ada virus, we do not know. And Delta ini dikatakan berasal daripada India. Okay, so banyak negara sudah mempunyai strain Delta ini. It's very scary now. So this is another problem, and Delta ini menyebabkan seseorang mendapat COVID tahap 4 dan 5. That is the problem. Maksudnya dia kena terus 4 dengan 5 doktor? Ya, 4 dengan 5. That is the problem. Okay, and sekarang kalau kita melihat daripada berita-berita, didapati bahawa di Hospital Kuala Lumpur, Jalan Pahang, tak ada tempat dalam emergency department. Mereka terpaksa meletakkan tilam di bawah lantai. Okay, there is no choice. Tak ada tempat, di bahagian luar semua penuh. It's all full. There is no place. Emergency department is full. Hospital pun sekarang susah. Dia tak boleh mengendalikan kes yang terlalu banyak. Especially hospital HKL, Sungai Buloh dan Hospital Ampang. They are very overwhelmed. Klang pun sama doktor, Klang. Klang also, another one. So there are too many cases. That is the problem. So please be very careful apabila anda bercakap dengan orang atau makan dengan orang yang dikenali ke tak dikenali dengan tanpa mask, very dangerous because tak tahu siapa ada penyakit. Must be very careful. Okay. Alright, so doktor, so hari ni kita terus kepada kita punya
topik kita tentang kepentingan nutrisi terhadap ibu yang mengandung, doktor. So silakan doktor. Okay, very good. So kita mempunyai topik yang begitu menarik hari ini, as we can see. Okay, so topik hari ini ialah apa yang dipanggil sebagai, as we can see, topiknya ialah nutrisi terbaik untuk ibu yang mengandung. Okay, can you all see the screen? Okay, nampak. Nampak ah? Okay. Okay, very good. Okay, so ibu mengandung seperti yang kita mengetahui dia memerlukan nutrisi yang baik. Now soalan dia, mengapakah nutrisi yang baik penting semasa kehamilan? That is the question. Okay, mengapa ia penting semasa kehamilan? That is the question. Seperti yang kita dapat melihat di sini. Okay, yang pertama adalah untuk memastikan perkembangan janin yang sihat. Now janin is the embryo yang sedang berkembang. Okay, yang pada masa yang sama kesihatan ibu pun penting kerana kedua-dua harus dijaga. You tak boleh jaga janin saja, ibu tak jaga, tak boleh. Okay, so you must have janin dan ibu, kesihatan kedua-dua harus dijagai. Okay, untuk memenuhi keperluan nutrien dan memastikan penambahan berat badan yang bersesuaian. Berat badan haruslah bertambah sedikit demi sedikit. Dia ada grafnya tersendiri. Okey, berat badan harus bertambah semasa kehamilan. Kalau berat badan tak bertambah, ini ada masalah. That means doktor pun panik, apa masalah ini? So berat badan mesti bertambah dengan bersesuaian semasa tempoh kehamilan. Okay, so very important. Semua wanita harus mengamalkan pemakanan yang seimbang. Okay, dan pada masa yang sama yang bernutrisi apabila mereka merancang untuk hamil. Very important. Sebelum hamil, nak merancang pun mesti memastikan nutrisi adalah baik. Okay, why? Supaya bayi yang dilahirkan adalah sihat. Very important. Okay, so makanan yang diambil sebelum hamil akan membekalkan simpanan nutrisi bagi keperluan pembentukan janin pada peringkat awal. Itu pada bulan yang pertama, kedua. Kadang-kadang ibu tak tahu pun dia sudah mengandung. They don't even know they are pregnant. So that is the time nutrisi yang ada dalam stok, nutrisi yang ada dalam store, reserve, storeroom akan digunakan oleh janin yang sedang berkembang. Okay, so very important, wanita yang apabila dia sudah mengambil keputusan untuk hamil, mereka perlu mengambil berat mengenai pemakanan. Okay, why? Supaya dapat mengurangkan risiko kesihatan semasa kehamilan dan juga melahirkan bayi yang sihat. Okay, as we can see, sebagai persediaan, wanita perlu mengambil makanan seimbang. I think saya sudah bercakap mengenai makanan seimbang dalam talk pada bulan lepas, di mana 7 kelas makanan mesti ada. Karbohidrat, protein, lemak, garam mineral, vitamin, okay, air dan juga serat. Very important. Now, ada pakar-pakar yang mengatakan bahawa setiap pasangan yang ingin merancang untuk mendapatkan cahaya mata, mereka harus mengambil asid folik 3 bulan sebelum kehamilan. Very important. Kalau you nak, okay, you plan for a baby, so sebelum 3 bulan itu you ambil asid folik. Every day ambil asid folik. Bukan ibu sahaja, bukan wanita sahaja. Suami pun kena ambil, isteri dan suami. Kedua-dua kena ambil. Why? Supaya sperma yang didapati adalah kuat dan sihat, dan juga sel telur yang dihasilkan oleh ibu adalah juga sihat, sempurna. Okey, ini kedua-duanya akan memastikan bayi mendapat zat yang lengkap ketika dalam kandungan. Okey, selain daripada itu, okey, mereka yang ingin mengandung, okey, very important, ibu kalau boleh menjauhkan diri daripada aktiviti yang tidak baik seperti merokok dan juga meminum minuman beralkohol, dan juga pada masa yang sama menjaga kesihatan mental. Kalau boleh, okey, dia okey mencampurkan dalam aktiviti hidupnya exercise ataupun senaman, very important. Okey, dan wanita harus dicadangkan untuk menjalani pemeriksaan kesihatan
supaya dapat mengetahui tahap glukosa darah, very important, tak ada kencing manis, dan juga status hemoglobin. Hemoglobin haruslah cukup kerana kalau hemoglobin tak cukup, bayi tak mendapat cukup zat besi. Very important. Ada wanita yang kurang zat besi, iaitu apa yang dipanggil sebagai anemia. Anemia ialah keadaan di mana seseorang wanita itu tidak mempunyai cukup zat besi. Okay, so status hemoglobin merupakan petanda yang penting sama ada wanita mempunyai masalah anemia, yang mempunyai risiko tersendiri semasa hamil. Very important as we can see. Okay, so very important, fasa pertama ibu hamil harus fokus kepada fasa pertama ataupun 3 bulan pertama. Why? Kerana pada masa 3 bulan pertama akan berlakunya pembentukan sel dan pada masa yang sama pembentukan organ dalam bayi ataupun dalam janin. Now, setiap ibu yang mengandung memerlukan 300 kalori sehari untuk lebih daripada 300 kalori sehari selain daripada yang asas yang diperlukan lebih kurang 2,200. So selain daripada 2,200 dia perlukan tambahan lagi 300 kalori untuk menjaga keperluan diri dan bayi. Pada masa yang sama, ibu yang hamil, baru hamil trimester pertama, diet dia mesti ada makanan yang berzat, yang berkhasiat, buah-buahan, sayur-sayuran, susu rendah lemak, telur, keju iaitu cheese dan juga bijirin. Saya akan membincangkan seterusnya apakah makanan yang baik bagi ibu. Okay, so trimester pertama, apa yang penting? Number 1, protein, very important. Number 2, acid folic. I baru beritahu tadi, sebelum hamil pun sudah mula mengambil acid folic. Dan vitamin B12, kedua-dua diperlukan bukan sahaja untuk ibu tetapi juga bayi yang dikandung. Very important. Ada juga di Malaysia, di hospital-hospital kerajaan, bila mereka mengetahui wanita itu mengandung, mereka terus memulakan dengan pil acid folic dan juga pil acid folic dan juga zat besi. Kedua-duanya akan diberikan. As we can see. So selain daripada kalori, protein, vitamin dan zat mineral sangat mustahak untuk kesihatan ibu dan janin. Now bayi yang dilahirkan oleh ibu yang mengamalkan pemakanan yang sihat bukan sahaja akan menikmati tahap kesihatan yang lebih baik, pada masa awal dan juga pada tahun yang seterusnya. Very, very interesting. So trimester pertama adalah sangat penting. Saya selalu menasihatkan orang ramai, bila 3 bulan pertama you kena betul-betul jaga. Jangan pergi ke tempat yang tidak diketahui, tidak jaga untuk tidak dijangkiti penyakit. Must be very careful. Jangan makan di mana-mana tempat, di warung-warung, restoran yang tidak diketahui. Do not simply eat. Be very careful kerana ini merupakan waktu yang paling sensitif dan paling penting, iaitu trimester pertama. So bukan semua ibu yang mampu menjalani gaya hidup aktif. Ada yang mengalami alahan, they got morning sickness. Hidu saja makanan terus nak muntah. Ini biasanya berlaku pada peringkat awal kehamilan. So ada yang menjadi lemah akibat daripada selalu muntah. So apa yang penting? Beri makanan sedikit demi sedikit kepada ibu yang hamil. Jangan makan sekaligus. Beri makanan sikit-sikit. Elakkan makanan yang pedas, berminyak, and minuman berkafein pun tidak begitu baik seperti kopi. Kalau boleh elakkan, lebih baik minum susu rendah lemak. Milk is better. And bagi yang selalu mempunyai morning sickness seperti yang kita dapat melihat, tambahkan halia, lemon ataupun asam dalam minuman. Ini akan mengurangkan rasa nak muntah dan minum banyak air kosong. So all of this happens in the first trimester. Now, kemudian 3 bulan yang kedua yang dipanggil sebagai trimester kedua, ia adalah fasa yang paling menyeronokkan kerana pada masa ini,
allergic reaction ataupun muntah-muntah, morning sickness yang berlaku akan mula berkurangan dan hilang dengan sendiri. Okey, ibu pun akan mula berselera makan dan ia akan makan kebanyakan daripada bahan tanpa memikirkan pertambahan berat badan mereka. Kerana sekarang they know mereka sedang makan untuk dua individu, ibu dan janin. Okay, so kalau boleh lebihkan kepada makanan protein, zat besi, omega 3, very important, dan DHA, because omega 3 dan DHA penting untuk perkembangan otak. Okay, bayi yang sedang dalam perkembangan. Okay, now pada fasa ini pertambahan kalori adalah sebanyak 200 kalori. 200 kalori yang bersamaan dengan segelas susu ataupun 6 biji badam. Very important. So this is the time ibu kena makan dengan betul makanan yang berkhasiat. Okay. And kalau boleh jangan terlalu banyak mengambil makanan berkalori terlalu tinggi. Okay. Berlemak, berminyak, gula, garam. Jangan terlalu banyak. Okay. And makanan segera. Okay. Mi segera, noodle segera, snack ringan yang tak ada apa-apa nutrisi, elakkan. Okay. Kalau nak makan, cari kekacang daripada perisa asli. Okay. Makan walnut, makan badam, all this kind of good food yang tak ada coklat ataupun garam yang tinggi. Okay. Pada masa yang sama, merokok dan minuman beralkohol haruslah diberhentikan sama sekali. Very important. Kerana apa yang ibu mengambil akan sampai kepada bayi yang sedang berkembang. Okay, so anytime, okay, merokok yang diambil nikotin daripada rokok dan alkohol daripada minuman keras akan akhirnya sampai kepada bayi yang sedang berkembang di dalam rahim. So please be careful, please jangan mengambil alkohol, minuman beralkohol dan juga merokok diberhentikan sama sekali. Okey. Kemudian masuk pula 3 bulan yang terakhir yang dipanggil sebagai trimester ketiga. Now pada masa ini setiap bulan wanita mengandung haruslah berjumpa dengan doktor. Very important because berat badannya akan dipantau. Pertambahan berat badan secara mendadak tidak baik kerana ini menandakan ibu mungkin ada masalah kencing manis atau darah tinggi. And ibu pada masa yang sama tidaklah harus terlalu kurus. Okey, sehingga melahirkan bayi yang kurang berat badan 2.5 kilogram ke bawah. Okey, so very important, kekurangan zat okey yang ada pada ibu mengandung akan menyebabkan bilangan sel berkurangan dan ini pula akan menyebabkan pembentukan organ berlaku secara tidak sempurna di dalam wanita yang sedang mengandung. Okey, now 3 bulan terakhir pertambahan kalori adalah sebanyak sekitar 500 kalori. Okey, ini bersamaan 1 gelas jus, seketul ayam panggang dan sayur. Always pastikan ibu mendapat karbohidrat, protein dan vitamin yang lengkap kerana sangat penting untuk perkembangan bayi. Okay? Makan banyak sayur-sayuran hijau dan juga sayur-sayuran lain dengan pelbagai warna supaya ibu mendapat phytonutrien yang mencukupi. Okay? Selain daripada bermakanan seimbang dan berkhasiat, wanita juga yang mengandung harus juga menitik beratkan penjagaan diri sendiri, iaitu rehat yang mencukupi dan amalan senaman ringan yang sesuai. Okey, kalau boleh you kena ambil ubat, dapatkan nasihat dan cadangan daripada doktor. Ubat yang mana selamat diambil semasa tempoh kehamilan. Now, apakah makanan-makanan yang baik okey pada masa kehamilan? The first one is daging. Why? Kerana daging ialah sumber protein. Now, bagi mereka yang tidak boleh makan daging, very easy. Makan makanan kekacang. Kacang hijau, kacang parang, kacang buncis, all of these mempunyai protein yang banyak. Now, kurangkan daging yang diproses seperti burger atau sausage. Not very good. Now, daging ataupun kacang kaya dengan zat besi, choline dan juga vitamin B. Now, zat besi penting. Why? Kerana untuk pembentukan hemoglobin. Okay. Now, wanita yang mengandung perlu banyak zat besi kerana darah di dalam badan sedang berkembang. Okay, iaitu darah bayi. Okay, the baby is making new blood.
So zat besi adalah penting. And pada masa yang sama di trimester ketiga terutamanya, zat besi haruslah mencukupi. Okay. Selain daripada itu, kekacang dan biji-bijian juga menjadi makanan yang baik bagi ibu yang hamil seperti kuaci, badam, pistachio, walnut, lentil, kacang peas, kacang soya, kacang tanah. All of this very important. Okay, kalau boleh jangan mengambil yang wersi yang bergaram atau berperisa. Why? Semua ini, kacang-kacang ini ada pelbagai nutrisi untuk membantu tubuh berfungsi, terutamanya protein, folic acid, kalsium, serat, fiber dan juga besi. Okay, I always tell people omega 3 very good. Contohnya walnut yang kaya dengan omega 3. Why? Kerana omega 3 diperlukan untuk perkembangan otak bayi di samping membantu menangani stres semasa kehamilan. Okay, as we can see. Okay, yang ketiga, sayuran berdaun hijau. Kalau boleh, aneka, variety is very important. Pilih sayur-sayuran yang berbeza setiap hari because sayuran yang berbeza mengandungi banyak apa? Mengandungi banyak phytonutrient, brokoli, sayuran berdaun seperti bayam dan kale, okay, yang penuh dengan vitamin dan nutrisi. Vitamin apa? A, C, K. Pada masa yang sama, mineral seperti kalsium, folic acid, iron yang sangat penting untuk tubuh. So, sayur-sayuran pada masa yang sama juga membekalkan badan dengan serat ataupun fiber supaya toksin dapat dihilangkan daripada badan dan ibu tidak mendapat sembelit. Selalu setiap pagi pembuangan air besar adalah lancar dan juga sempurna. Okay. Selain daripada sayur-sayuran, buah-buahan yang beraneka warna, very important. Warna hijau, merah, orange, kuning, ungu. Try to eat a variety of colors. Okay. Why? Because warna yang berbeza, buah dengan warna yang berlainan memberikan vitamin, mineral, phytonutrient dan antioksidan yang berbeza. So very important, try to mempelbagaikan buah dan sayur yang anda mengambil. Kurma, this is very good for ibu yang mengandung. Okay, makanan pelengkap yang sangat popular dan ia membantu mengendalikan denyutan jantung dan tekanan darah pada masa yang sama merawat sembelit. Okay. Besides that, ibu juga boleh memakan buah-buah kering seperti kismis, apricot. Okay. Tetapi pada jumlah yang disyorkan sahaja. Jangan terlalu banyak mengambil. Kuantiti kecil yang disyorkan. Okay. Now, susu is very important. Why? Because semasa mengandung, ibu memerlukan banyak kalsium. Why kalsium diperlukan oleh bayi yang sedang berkembang untuk membina tulang yang baru. Very important. Susu juga membekalkan phosphorus, vitamin B, magnesium, zinc selain daripada kalsium. So apabila pregnant ataupun hamil, tubuh wanita memerlukan 2 kali jumlah kalsium. Okay. Now kalau kalsium tak cukup, ibu mengandung akan berasa letih, tidak sihat, anemic. Okay. And bagi yang tak boleh minum susu, dia minum susu saja dia macam allergic, macam muntah. No problem. Mereka boleh mendapatkan sumber kalsium daripada makanan lain seperti ikan, taufu, keju iaitu cheese dan dadih iaitu yogurt yang kaya dengan probiotik. Okay. Now, semua jenis makanan ini memiliki kalsium yang tidak kurang banyaknya berbanding dengan susu. Very important. Okay. Now, bijirin penuh. Very important. Okay. As we can see. Okay, bijirin penuh lebih baik, kurangkan bijirin yang diproses and bijirin penuh ini kaya dengan serat, vitamin dan juga sebatian tumbuh-tumbuhan. Contohnya oats which is very healthy, quinoa, okay, all of this mengandungi protein yang amat penting semasa fasa kehamilan. Okay, bijirin penuh juga kaya dengan vitamin B, serat dan juga magnesium yang diperlukan oleh wanita yang sedang hamil. Okay. Now, satu lagi makanan yang sering dimakan oleh wanita yang hamil iaitu telur yang mempunyai 77 kalori dan juga mengandungi lemak, protein yang berkualiti tinggi, vitamin dan mineral.
Okay, very important. So telur diperlukan untuk perkembangan dan kesihatan otak. Why? Because ia kaya dengan kolin. Kolin diperlukan untuk perkembangan dan kesihatan otak janin yang sedang berkembang. Okay, so ada sumber-sumber yang mengatakan bahawa kalau kolin tidak mencukupi, ini boleh meningkatkan kecacatan tiub saraf dan berkemungkinan menyebabkan penurunan fungsi otak janin anda. So it's very important ibu mendapat sumber ataupun bekalan kolin yang mencukupi. Mengapa ubi keledek? Ini kerana beta carotene. Okay. Now beta carotene apabila masuk ke dalam badan ibu, ia akan bertukar menjadi vitamin A yang diperlukan oleh janin yang sedang berkembang. Okay. So very important. Make sure anda mendapatkan daripada sumber-sumber yang berwarna orange dan juga sumber yang berwarna kuning. Ada banyak beta carotene yang apabila masuk ke dalam badan ibu berubah menjadi vitamin A as we can see. Air kosong. This is very important. Walaupun tidak memiliki nilai nutrisi, ia sangat penting untuk melancarkan keseluruhan sistem ibu. Okay, very important. Seseorang ibu harus meminum lebih kurang 1.5 air gelas, okay, 1.5 liter air kosong setiap hari ataupun 8 hingga 10 gelas air putih setiap hari. Very important supaya semuanya lancar, okay, dan pada masa yang sama tidak mendapat sembelit. Okay. So, soalan yang sering ditanya di sini, okay, as we can see, apakah jenis makanan yang perlu saya makan semasa hamil? Pilih makanan ibu-ibu mengandung, please take a lot of calcium. Okay, zat besi, baru cakap sumber-sumbernya. Okay, vitamin A seperti daripada keledek, daripada susu, vitamin B kompleks daripada ikan, susu, bijirin, vitamin C daripada buah, asid folik, sayuran berdaun hijau dan kacang. So very important. These are all the important nutrient, calcium, zat besi, vitamin A, B, C, and acid folic, which is very important. Okay. Now, kalau ada masalah lactose intolerance, tak boleh minum susu, apa yang perlu dibuat? Very easy. Switch, tukar kepada susu yang mengandungi kurang laktosa ataupun mengambil ikan yang mempunyai daun lembut, tulang lembut seperti sardin, ikan bilis. Kalau boleh, minum kacang soya dan produk kacang soya, dan lebih banyak sayuran seperti kailan dan bayam diambil kerana kaya dengan kalsium. So no problem kalau ada alahan kepada susu. Now morning sickness ataupun loya, rasa nak muntah, very easy. Masa pada makan pada masa yang teratur, tapi makan sedikit demi sedikit. Jangan satu kaligus. Sedikit demi sedikit. Setiap 2 jam makan. Okay, kurangkan makanan yang berlemak dan bergoreng and minum banyak air. Very important. Okay, now ibu-ibu yang mendapat heartburn ataupun sakit ulu hati, makan dengan amount yang sedikit tetapi kerap, kunyak makan dengan perlahan, and jangan baring sebaik sahaja selepas makan. Please don't do that. Now satu lagi masalah yang sering berlaku semasa kehamilan ialah sembelit ataupun constipation. Okay, now ibu yang mengandung disarankan minum banyak air. Okay, ambil makanan yang tinggi kandungan serat seperti bijirin penuh buah, serat dan juga sayuran, and sentiasa menjalani kehidupan yang aktif. Jangan duduk saja. You must move around, mesti aktif supaya tidak mendapat sembelit. Very important. So hari ini selain daripada makanan yang saya telah memberikan dalam slide-slide saya, kita mempunyai satu produk yang begitu fantastic di kalangan kita, iaitu AFX dan juga CMX. Okay. Now CMX seperti yang kita mengetahui mengandungi 2 bahan aktif, iaitu AFA dan juga goji berry, manakala AFX mempunyai AFA sahaja. Now inilah dia kebaikan daripada goji berry seperti yang kita dapat melihat, melindungi hati, menambah baikkan kejelasan penglihatan, menguatkan
sistem imun, menambah baikkan peredaran darah dan fungsi seksual, mengurangkan kolesterol, membantu melindungi saraf, membantu migrasi sel stem, menambah baikkan tekanan darah dan paras gula darah, antioksidan dan anti keradangan. So kalau sekarang tak dapat bekalan CMX, jangan khawatir. Anda boleh mengambil AFX kerana produk kedua-dua produk ini mempunyai bahan aktif utama yang dipanggil sebagai AFA. So wanita yang mengandung selepas bulan yang ketiga, setelah tamat 3 bulan pertama, trimester pertama tamat, bulan yang keempat anda boleh memulakan pengambilan AFX ataupun CMX. And ia mengandungi semua vitamin yang diperlukan. Pada masa yang sama, merangsangkan sumsum tulang membebaskan sel stem kepada bahagian badan yang memerlukannya. Kita mengetahui bahawa AFA dapat merangsangkan penghasilan dua jenis sel, satu merupakan NK sel dan satu lagi merupakan sel stem. Yang lebih penting ialah AFA ada 64 jenis nutrien. Ini termasuk vitamin, mineral, asid amino, asid lemak perlu, klorofil, enzim, beta karotin. Semuanya ada di dalam AFA. So ibu mengandung 4 bulan dan seterusnya, anda boleh mendapatkan semua mineral dan vitamin yang diperlukan oleh janin yang sedang berkembang. Okey, bahan-bahan lain yang terdapat dalam AFA termasuklah phenylethylamine. Dan ini penting untuk mereka yang ada anak-anak yang ada masalah autism ataupun autism spectrum disorder dan juga orang dewasa yang ada kemurungan. Phycocyanin untuk menangani masalah inflamasi ataupun keradangan. Polysaccharide ini untuk mereka yang ada kanser, mereka dapat membantu sel NK menyebabkan sel-sel kanser membunuh diri sendiri, dan juga L-selectin ligand yang memberikan isyarat kepada sumsum tulang supaya melepaskan sel stem. Bukan itu saja, di dalam AFA ada vitamin B12. Saya baru cakap tadi, penting untuk saraf, very important, dan pembentukan sel darah merah. Asid lemak perlu, omega 3, especially DHA dan EFA yang penting, essential fatty acid seperti EPA dan DHA untuk perkembangan otak bayi yang sedang berkembang. Enzim hidup, kedua-dua jenis asid amino iaitu asid amino perlu dan asid amino tidak perlu. So any pregnant mothers, you have all the minerals here. Penting untuk bayi yang sedang berkembang. Mereka akan mendapat semua mineral yang diperlukan. Calcium, magnesium, zinc, selenium, molybdenum, you name it, everything is here. Kandungan vitamin daripada vitamin A kepada vitamin B, C, E, K, biotin, choline, inositol, semuanya terdapat di dalam AFA. 97% daripada vitamin, mineral dan enzim yang terdapat dalam AFA mudah diserap oleh badan manusia. Kandungan klorofil salah satu yang paling tinggi iaitu 300 mg berbanding rakan-rakannya yang lain. So AFA has one of the highest berbanding spirulina, cholera, barley grass dan wheatgrass. Dari mana Maxima mendapatkan AFA? Very good question, daripada Tasik-Klamath di Oregon, Amerika Syarikat. That's where you get it from. Very important. And dua bahan utama dalam AFA adalah, satu adalah L-selectin ligand dan satu lagi adalah polysaccharida seperti yang kita dapat melihat. And berita baik, apabila anda mengambil 3 kapsul AFA ataupun 1 vial CMX, anda telah mengambil 1 gram ekstrak AFA dan ini akan menyebabkan pertambahan dalam pembebasan sel stem dewasa sebanyak 25 hingga 30% dalam 1 jam tempoh pengambilan. Dan ini bersamaan dengan 3 hingga 4 juta sel stem yang baru. So pregnant mothers, kalau you tahu siapa-siapa yang sedang mengandung, mereka khawatir tak mendapat mineral yang cukup ke, vitamin yang cukup ke,
you boleh mengesyorkan kepada mereka AFX and CMX, tetapi bulan keempat dan seterusnya. Because 3 bulan pertama, mereka ibu biar janin menjadi sihat dan kuat dulu. Biar menjadi kuat sikit. So bulan yang keempat dan seterusnya, anda boleh mengambil AFX. So dengan kata-kata itu, saya mengakhiri presentasi saya. So, I hope you have enjoyed the topic today, iaitu nutrisi terbaik untuk ibu mengandung. So ibu mengandung perlulah mendapat nutrisi yang baik. Very important. Perlulah mendapat nutrisi yang baik, and we have together with us AFX dan juga CMX. Nah, kalau susah mendapat CMX, jangan bimbang. We have AFX. And both of them mengandungi bahan aktif yang sama, iaitu AFA. Okay, back to Encik Adi. Okay, so thank you very much doktor. Okay, so hari ini kita dapat cakap tu informasi tentang kepentingan nutrisi ni kepada ibu yang mengandung. Alright, jadi sebab sebelum kita risau sekarang ni, yelah kalau kita tak ada guideline yang macam ni doktor, kita takut diorang main makan je. Betul, very true. Yang akan mendapat kesan adalah anak yang dikandung. Itu betul. yang takut doktor. Yes, betul. So sebab hari ni anak yang kita kandung tu, okay, adalah apa yang kita makan tu doktor. Makanan apa yang anak tu dapat adalah daripada apa yang ibu makan. Apa yang ibu makan, semuanya akan dihadamkan serap masuk ke dalam aliran darah ibu. Daripada aliran darah ibu melalui placenta, tali pusat, ia akan dipindahkan kepada janin yang sedang berkembang. Okey, so kita nak buka soalan. Jika anda ada apa-apa soalan nak bertanya, boleh tanya. Saya cuba check dekat dalam ruangan chat ni ada tak sesiapa yang tanya soalan. Okey, ada apa-apa soalan tak? Untuk nak tanya dengan doktor? Doktor. Yes. Boleh sebutkan sekali lagi, ada 9 makanan yang disyorkan tadi. Ada terlepaslah sikit. Can you? Can I share the screen again? No problem. Okay. 9 makanan tersebut. Ya. Boleh tengok screen? Mana? Boleh tengok screen? Boleh. Ada screen ada? Ada. Okay, daging number 1. Doktor kena share screen. Okay, 1 minute. Okay, can see now? Boleh tengok? Okay. Number 1, daging. Those who want to ingat. Nombor tim momentum juga. Tim momentum yang dikasih daging, kacang, okey. Sayuran berdaun hijau, Sayuran berdaun hijau. buah-buahan, Ya. Yes. kurma, Okey, silakan doktor. susu dan makanan berkalsium. Kalau alah susu, ambil kacang soya ke, ambil dadih ke, tahu ke, cheese ke. Okey, susu dan produk-produk kalsium yang lain. Okey, nombor 7, bijirin penuh. This is very important. You must makan bijirin penuh for vitamin B. Penuh dengan vitamin B, serat dan magnesium. So we need a lot of biji penuh. Okey, bijirin penuh. Dapat? Okey, clear Kak Ros Yang ke-8. Clear. Okey, telur. Ini satu makanan yang sangat popular di Malaysia. Very popular in Malaysia. Okey Kak Ros, terima kasih. Okey, ubi keledek. Alright. Okay, and the last one is air kosong. So we have 10 of them. Okay? Okey, ada sesiapa lagi yang nak bertanya dengan doktor? Kalau ada, kita boleh tanya. Kaum Hawa, kaum Adam pun boleh tanya juga. Kaum Adam pun boleh tanya. I baru cakap, sebelum merancang untuk kehamilan, 3 bulan sebelum mengandung atau hamil, suami dan isteri kedua-dua kena ambil folic acid. Ini di negara-negara seperti Amerika dan United Kingdom. Mereka mengamalkan praktis ini. Very important. Why? Supaya sel gamit iaitu sperma daripada suami dan ovum ataupun telur daripada ibu, kedua-duanya adalah sihat 100% untuk bercantum menjadi zygote ataupun janin yang sedang berkembang. Okay?
Okay, doktor, ada soalan ni dia tanya, bagi pasangan yang suka mendapat anak, okay, AFX dan CMX boleh membantu tak? Yes, we had a case first time. Okay, kita pernah ada satu testimoni di mana ada sepasang yang tak mempunyai anak untuk 5 tahun ke 6 tahun ke, they don't have. Okay, apa yang harus dibuat ialah kedua-dua suami isteri kena mengambil 2 dos, okay, 2 dos CMX ataupun AFX, satu pagi satu malam setiap hari. Okay, setiap hari kena ambil, and mengikut testimoni tersebut selepas 3 bulan mereka mengambil, isteri mengandung. Okay, so that is the thing. So mereka yang suka mendapat zuriat, okay, tapi kedua-dua kena ambil. Suami pun kena ambil, isteri pun kena ambil. Satu pagi dos, satu malam dos. Very important. Okay, doktor, ada tanya, kenapa seorang ibu yang mengandung boleh mendapat kencing manis atau tekanan darah tinggi semasa mengandung, sedangkan waktu dia tak mengandung tak ada kencing manis? Ini boleh berlaku. Ada ini dipanggil sebagai apa yang dipanggil sebagai gestational diabetes. Okay. Now gestational diabetes boleh berlaku di kalangan setengah wanita. Okay, bila dia mengandung, paras gula darah terus meningkat. Ataupun ada wanita tekanan darahnya menjadi tinggi. So doktor kena betul-betul careful kerana ubat nak beri kepada wanita mengandung pun kena jaga. Bukan semua ubat boleh diambil oleh wanita yang mengandung. So doktor kena betul-betul kawal dia punya darah gula darah dan juga tekanan darah. And biasanya wanita selepas melahirkan anak, paras gula darah kembali menjadi normal, tekanan darah pun kembali menjadi normal. Now, mengapa ia berlaku ini masih belum mempunyai, belum mendapat jawapannya, is still under research, but ini boleh berlaku. So, that's why I said kalau dalam slide you betul-betul lihat, saya selalu mengatakan ibu-ibu yang mengandung jangan terlalu banyak mengambil garam dan gula. Very important. Too much of salt, kacang manis, apa maksud kacang masin, kacang ini semua masin-masin makan, akhirnya tekanan darah bertambah, which is not good for the janin. So be very careful. Paras pengambilan gula dan garam haruslah dalam kuantiti yang dibenarkan sahaja. Very important. Okay. Okey, bagaimana pula dengan ibu yang mempunyai HB rendah? Biasanya apa akan berlaku di Malaysia, the moment a lady is pregnant, doktor ataupun doktor yang sedang menjaganya akan memberinya pil ataupun tablet iron tablets. Okay, so iron tablets ini akan diberikan bersama dengan folic acid tablet untuk ibu yang mengandung. Because seringkali berlaku negara-negara yang membangun seperti Malaysia, biasanya wanita yang mengandung ada kalanya mendapat anemia, iaitu hemoglobin tidak mencukupi. So they normally give you iron tablets, and mereka menasihatkan lebih banyak makan sayur-sayuran berdaun hijau, bayam, kailan, kale, kangkung. All of this is very good because it's full of iron. Okay? So kalau dia orang nak paling simple, makan AFX pun ada Yes, kita punya AFX pun ada. AFX ataupun CMX both has it. I baru cakap kita ada 64 nutrien. Bulan mengandung, bulan kehamilan keempat dan ke atas, you terus boleh mengambil. No problem. Okay? Okey doktor, sekarang ni ada satu lagi yang saya tengok semakin menjadi-jadi doktor Kalau kita tengok sekarang, dulu autism anak autism ni dulu susah kita nak nampak ataupun nak jumpa. Habis-habis pun kita boleh nampak dengan sindrom Down syndrome. Tapi sekarang kalau kita tengok terlalu ramai kanak-kanak sekarang ni kena menghidapi autism doktor. So apa punca dia tu doktor? Ada yang mengatakan autism ini berlaku akibat daripada perkembangan otak yang tidak normal semasa kehamilan. Otak ibu ke otak anak? Otak anak. Okay, perkembangan otak anak yang tidak normal semasa kehamilan. And ada juga yang mengatakan bahawa autism ini mempunyai kaitan dengan pengambilan logam-logam berat seperti mercury. Okay, so must be careful apabila makan makanan laut, apabila makan makanan daripada laut, must be careful kerana kadang-kadang ada kehadiran logam berat seperti plumbum, mercury and everything. So dua daripada ini, one is perkembangan anak
dalam kandungan, otaknya tidak berkembang secara normal, mungkin kekurangan mineral, vitamin, nutrient, okay? And yang kedua adalah disebabkan oleh kandungan logam-logam berat. These are the two problems that normally happens, okay? Okey, ada soalan lagi ni Doktor. Okey, sebab kita ada masa lagi ni. Ibu yang lanjut usia 40 tahun ke atas, boleh tak AFX CMAX membantu untuk mengandung? Maksudnya perempuan tu dah umur 40 tahun, boleh tak dia mengandung? Boleh, Boleh boleh mengandung. Biasanya apa yang berlaku ialah wanita, there is one formula. Semakin usia bertambah, kesenangan untuk mengandung akan menjadi berkurang. Bila you muda 20-an, senang mengandung. 30-an, senang sedikit, susah sedikit. Tapi bila sudah 40-an, nak mengandung menjadi agak sukar sedikit. Because bilangan telur bilangan kesuburan, telur-telur yang subur akan mula berkurangan. Tapi masih boleh mengandung. Sampai dia putus haid, seseorang wanita masih boleh mengandung. Ada kes 40 tahun mengandung, anak tak ada problem, sihat, gebu, no problem at all. Boleh. So CMX dan AFX boleh juga membantu bagi wanita yang kahwin lambat dan ingin mendapat zuriat pada umur yang lanjut. Okay? Okey Doktor, satu lagi Doktor. Kalau kita tengok, adakah kita boleh measure seseorang wanita itu dari sudut kesuburan, dari sudut kesihatan seorang wanita tu, dari aspek kesuburan mereka? Kita nak Okay. measure dia punya tahap kesihatan tu, adakah kita boleh measure mengikut tahap kesuburan mereka, Doktor? No, kesuburan tidak bergantung kepada tahap kesihatan. There's no kait-mengait. Tetapi mengikut statistik dunia, kebanyakan daripada wanita yang subur di negara-negara membangun, negara-negara dunia ketiga, didapati bahawa mereka subur tetapi mereka mempunyai masalah anemia, iaitu hemoglobin yang rendah. Okay? So fertile females have got iron problem. That is the problem. Okey, ada yang tanya lagi. Setiap kali ibu mengandung akan ada ketumbuhan sekali membesar di payudara sehingga saiz sebesar kepala. Bagaimana cara pengambilan efek kandungan sudah berusia 4 bulan? Kandungan berusia 4 bulan. Dia dah mengandung 4 bulan. Lepas tu ada ketumbuhan pula. So you have to see a doctor. You have to meet a doctor, and anda mesti memastikan ketumbuhan ini adalah ketumbuhan biasa ataupun ketumbuhan yang malignant. You have to be check. Mesti kena check ini. Doktor mesti kena buat biopsi, mengeluarkan sedikit tisu, hantar kepada makmal patologi untuk melihat adakah dia ketumbuhan biasa ataupun ketumbuhan malignant. You must do that. You can't just go carry on your pregnancy like that. Kena mendapat nasihat daripada doktor. Okey Doktor, kita ada lagi. Okey. Untuk twin, kenapa kebiasaan terdapat pasangan anak kembar? This one nobody knows. Macam mana twins berlaku, ini sesiapa pun tak dapat atau mencari sebabnya. Ini apa yang dipanggil sebagai your luck ataupun nasib. Kalau gifted, kalau ada berlaku pada masa bulan itu, wanita sedang mengambil pil kesuburan. Dia mengambil pregnancy pill. Dia mengambil pil, pada bulan itu dia keluarkan 2 telur. Biasanya 1 bulan 1 telur saja. Tapi pada bulan itu wanita mengeluarkan 2 telur dan 2 sperma bercantum dengan 2 telur menghasilkan kejadian kembar tidak seiras. That can happen. Ataupun 1 sperma, 1 telur membentuk 1 zygote, zygote membahagi 2 menghasilkan kembar seiras. So how it happens, why it happens, sesiapa pun tak boleh menerangkan. This is just a gift from God. Nobody knows this. Hanya Allah yang mengetahui. Yes. Okey Doktor, ni ada tanya lagi tentang twin ni. Kalau seseorang tu dia mengandung twin. Yes. Okay, adakah dia kena double up dia punya pengambilan kalori ataupun nutrisi dia? Biasanya kalau you mengandung twins, makanan kena lebih sikit because you're eating for 2 babies. Kandungan anda akan lebih besar. Because now you got 2 placentas, okay, kandungan anda lebih besar, so makanan pun lebih kurang 1.5 kali lebih lah, 1.5 times you have to eat.
So more protein, more calcium, more iron, everything you need more. Okay? Okay, bila waktu yang terbaik doktor untuk mula check up kandungan bersama doktor? Apabila sudah mengetahui you suspect you sudah pregnant, Muntah-muntah. muntah-muntah, tidak ada kedatangan haid, okay, you suspect sudah 2 bulan mengandung. That is the time you should go and see a doctor. And pada masa from there on, every month doktor akan berjumpa you 1 kali. 2 perkara. 1, melihat janin anda semakin membesar. Yang kedua, memantau kesihatan ibu. Berat badan bertambah, hemoglobin cukup. From there on, until you melahirkan anak, setiap bulan sekali check up dengan doktor. Okay, so alright doktor, thank you very much. Sekejap doktor, kita nak tengok juga kalau kita tengok dekat dalam Facebook ni, saya nak tengok ada tak ada orang tanya soalan dekat Facebook. Sekejap doktor Okay, sekejap. Kita takut ada persoalan dekat dalam Facebook ni. Jadi, No problems, okay. Right, ya. Okay, buat masa sekarang ni tak ada soalan. Kebanyakan orang ada kat dalam kita punya. Yes, no problem. Okay doktor, thank you very much for your time doktor. Okay. Thank you very much everybody. Alright. So tolong kongsikan maklumat ini dengan semua kawan-kawan, saudara mara, ahli keluarga. Thank you very much. Jumpa lagi pada minggu hadapan. Thank you very much. Thank you. Bye. Bye-bye. Okay, baik. Bye.